Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan satu video pendek tentang sistem pengurusan store format 1PP. Sebelum itu saya nak berterima kasih kepada semua pengguna sistem ini, walau di mana anda berada. Kepada mereka yang belum menggunakan sistem ini, bolehlah dijadikan sebagai rujukan dan panduan. Baik, sekarang dipaparkan borang login ke dalam sistem yang mengandungi 4 medan yang perlu diisikan. Yang pertama, tahun pengurusan, kategori store, nama pegawai store, serta nama store itu sendiri. Apabila kesemua medan ini telah lengkap, bolehlah kita klik butang login. Untuk message ini kita pilih yes sahaja. Menu aplikasi akan dipaparkan. Seperti dalam manual, terdapat butang-butang yang membawa kepada borang ataupun laporan yang kita perlukan. Baik, secara ringkas, butang ini ialah untuk kita bawa masuk tuan-tuan dan puan-puan kepada borang daftar. Apa yang kita perlu daftar di sini ialah tentang nama stok itu sendiri. Okey, tuan-tuan boleh rujuk ini di halaman knowledge base. Okey. Begitu yang nombor kod dia, boleh cari di situ apa unit pengukuran yang kita gunakan. Yang ini maklumat di mana stok itu kita tempatkan. Okey. Di gudang mana, baris mana dan sebagainya. Okey. Adakah stok ini mengandungi baki tahun lalu? Okey, kalau ada nyatakan di sini. Okey. Yang ini pula ialah bagaimana dengan stok ini. Maksimum dia bagi berapa dan sebagainya. Okey. Yang ini ialah butang untuk mengosongkan semua maklumat yang ada dalam stok ini. Okey, sekarang dia ada 55. Tuan-tuan boleh kosongkan dengan cara klik butang ini. Dia akan minta satu password. Pengguna-pengguna yang berdaftar akan terima password tersebut. Jika password itu tidak sepadan, maka sistem akan menolak password tersebut. Baik. Yang ini ialah maklumat selepas kesemua maklumat ini sudah dilengkapkan, maka maklumat ini akan dipaparkan, diekspor ke dalam bentuk Excel di dokumen. Okey, rujuk dokumen tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Yang ini pula ialah jika tuan-tuan bekerja sebelum ini di mana-mana pangkalan data Excel khasnya, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh import maklumat tersebut dengan menekan butang ini. Satu borang akan diberikan, satu jadual akan diberikan kepada pengguna-pengguna yang berdaftar. Begitu juga dengan butang ini, dia mengimport jadual data dalam jadual yang saya akan bekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berdaftar. Butang ini pula untuk kita mengisi nama pegawai di sekolah kita, dan pegawai-pegawai ini dia akan muncul di sini nanti, ya. Okey, ada di sini. Baik. Jika tuan-tuan dan puan-puan hendak memadam nama-nama pegawai ini, tuan-tuan boleh saja melakukannya dengan cara landak ke semua, kemudian kita klik padam. Okey. Pegawai tersebut sudah dipadamkan. Baik. Yang ini ialah laporan terimaan kesemua stok kita. Yang ini penolakan jika berlaku. Yang ini penerimaan tadi, semua stok. Jika message ini muncul pada masa akan datang, klik OK saja.
Oke, dia mengandungi 55, bukan 55, 111 daripada transaksi. Dia mengambil daripada transaksi. Oke. Oke, ini bentang daftar stok yaitu ada 55 stok kita. Oke. Yang ini pula ialah penentuan kumpulan stok. Bagaimana caranya ialah isi saja maklumat yang di depan itu. Oke. Nah, di sini maka maklumat itu akan dibawa ke dalam di sini. Oke. Manakala yang selebihnya ialah transaksi keluar dan masuk untuk tahun semasa lah. Oke. Yang ini ialah barang permohonan stok oleh staf, guru dan sebagainya. Kalau banyak yang mereka minta, maka banyaklah barang ini akan dicetak. Setakat ini dia ada 118 permintaan. Oke, 118 permintaan. Oke, yang ini pula laporan kedudukan stok semasa. Oke, dia menjadi kosong sebab jumlah pengeluaran sama dengan jumlah terimaan, maka nilainya kosong. Apabila di kosong, maka tidak ada nilai di kadar pusingan stok. Baik, kita masuk ke terima atau daftar stok. Katakan nama stok itu telur ayam grade AA. Oke, kita masukkan di sini. Masukkan kod dia, boleh cari di knowledge base. Kemudian isikan maklumat tentang stok tersebut. Oke. Ini baru kita daftar. Kemudian jika berlaku penerimaan atau pengeluaran untuk stok jenis ini, kita klik isi transaksi stok. Oke, isi transaksi stok jadi telur ayam grade A. Pastikan nama dia sama seperti nama ini. Oke, kalau kurang satu huruf, maka tuan-puan akan ada masalah dalam transaksi nanti. Baik, pastikan nama dia sama. Oke, katakanlah kita terima daripada Putri Maju. Putri Maju, tandakan di sini oleh karena ia adalah terimaan atau baki, tandakan ini. Oke. Kalau kita tidak tanda, dia seolah-olah dia ialah satu pengeluaran. Ingat tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tidak tanda, butang medan-medan ini akan berwarna merah. Sebenarnya ia adalah penerimaan. Maka kita klik ya. Cuma yang berwarna hijau saja kita perlu isi. Oke, manakala BPSI ini ialah barang pengeluaran stok oleh individu, yaitu QPAS 8. Oke, kalau tuan-tuan perasan nanti kalau kita cetak adakah ini pengeluaran? Bukan, sebab di sini pun tidak ada, kosong saja. Oke, nanti tuan-tuan akan dapati yang ini kalau dia pengeluaran, contohnya ini adalah pengeluaran. Nah, BPSI ini kita boleh cetak ada nama PPM di situ, sebab yang minta itu ialah PPM yang ini. Oke. Baik, isikan maklumat ini semua, lengkapkan. Oke, sebab maklumat itu nanti akan masuk dalam QPAS 1. Dan mana-mana QPAS yang memerlukan maklumat inilah. Oke. Yang paling penting masukkan terimaan atau keluaran berapa nilainya, sebab ia akan melibatkan transaksi dalam transaksi ini. Setiap angka itu akan dimasukkan ke sini, sama ada ditambah ataupun ditolak. Oke. Yang ini untuk terimaan dia berwarna merah. Untuk keluaran dia berwarna hitam. Oke. Jadi ini dikira secara otomatis oleh sistem. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Seperti yang saya katakan tadi, jika ia melibatkan pengeluaran, maka guru-guru tersebut perlulah menandatangani barang ini. Oke. Cetak dan edarkan kepada guru-guru. Untuk mencetak, tekan butang kontrol dan huruf P serentak di keyboard komputer tuan-tuan dan puan-puan. Oke. Untuk QPAS 1, oke, klik ini sama juga. Untuk cetak, tekan butang kontrol dan huruf P serentak.
Sesuatu stok perlu ada cut daftar stok 3E ya. Saya panggil dia 3E, yaitu kipas 3 cut daftar stok. Oke, jadi tuan-tuan kembali ke maklumat stok dan klik butang daftar stok 3E. Untuk telur ayam grade E ini, nanti kita akan nampak di situ. Telur ayam grade E, dan ini ya dia punya urusan sepanjang tahun lah. Oke. Jadi bagaimana nak tambah? Bagaimana nak tambah stok? Nak tambah stok, tambah di sini, tekan sini. Oke, atau boleh juga kontrol dan butang page up untuk tambah, atau page down untuk undur. Dia boleh page up, page down. Rujuk manual yang saya berikan kepada pengguna-pengguna yang mendaftar. Oke, saya pikir itu saja untuk penerangan mengenai stok format Perikodan 1PP yang terkini. Pada video yang akan datang, kita akan kongsikan pula cara-cara mengisi perekodan menggunakan format KPM, yaitu peruntukan pembelian stok menggunakan OS 42000. Oke, itu saja untuk kali ini. Sekian tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana menonton video ini.